Kita masih lagi membincangkan isu darurat dan juga faktor semak dan imbang dalam urusan pentadbiran negara. Kali ini saya bersama dengan Profesor Dr. Muhammad Fuad Osman, iaitu pensyarah kanan Pusat Pengajian Antarabangsa Universiti Utara Malaysia yang bersedia pada ketika ini. Assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi. Prof, terima kasih kerana bersama kami. Pertama sekali, kita melihat bahawa Parlimen dan juga Dewan Negara itu digantung keadaannya dan juga kerajaan meskipun belum diwujudkan tetapi berjanji akan mewujudkan satu jawatan kuasa bebas yang akan mengandungi ataupun melibatkan ahli Parlimen kerajaan, pembangkang dan juga pihak-pihak berkaitan yang penting seperti pegawai kesihatan dan sebagainya, pakar kesihatan dan sebagainya. Ini tidaklah setanding setinggi Parlimen ataupun Dewan Negara. Tetapi bagaimana untuk kita melihat jawatan kuasa bebas ini setidaknya boleh memberikan satu keadaan semak dan imbang dalam keadaan semasa, ataupun cukup sekadar kita melihat nasihat itu diberikan oleh seorang Perdana Menteri dan yang di-Pertuan Agong mempunyai kuasa menentukan sesuatu dasar dan yang akan dikubal dan sebagainya. Prof. Baik, saya kira pelantikan jawatan kuasa bebas ini adalah amat penting kerana ia adalah bertujuan untuk membina dan memberikan keyakinan kepada pemegang-pemegang taruh terhadap bagaimana keadaan Malaysia pada ketika ini kan. Dan pemegang taruh ni bukan sahaja rakyat, tetapi juga negara-negara di luar sana, multinational corporation, syarikat-syarikat dan sebagainya yang mungkin akan memberi kesan kepada keupayaan mereka untuk sebagai contohnya melabur di Malaysia. Jadi saya kira ini adalah amat penting untuk memberikan keyakinan bahawa Malaysia berada pada jalan yang betul walaupun dalam keadaan darurat ataupun emergency, tapi mempunyai keupayaan untuk seolah-olah business as usual. Oleh demikian saya kira ada beberapa perkara yang perlu diambil kira oleh kerajaan dalam melantik ataupun membina jawatan kuasa bebas ini. Sebagai contohnya, seperti yang kita semua tahu, perlulah diwakili bukan sahaja daripada pihak kerajaan tapi juga oleh pihak pembangkang dan juga mungkin golongan profesional yang berkenaan dengan apa sahaja yang akan diperkatakan, kan, yang akan dibincangkan, yang dirancang dan sebagainya. Kemudian saya kira ahli-ahli dalam jawatan kuasa ini perlulah daripada mereka yang mahir, yang ada pengalaman, yang boleh memberikan tunjuk jalan, yang boleh merancang apa yang terbaik untuk negara, kan. Dan yang tak kurang penting juga adalah rakyat dan pemegang-pemegang taruh lain ingin melihat apakah dia tahap ketelusan transparansi daripada jawatan kuasa ini supaya mereka boleh memahami apakah sahaja langkah-langkah yang akan dibuat oleh Malaysia khususnya dalam menangani pandemik COVID-19. Dan saya kira juga akhirnya apa sahaja yang dibincangkan, yang telah dirancang perlulah dilaporkan kepada pihak yang teratas, sebagai contohnya terus kepada yang di-Pertuan Agong, dan mungkin perlulah di-share ataupun dilihat oleh rakyat supaya semua pemegang-pemegang taruh yang saya katakan tadi ada keyakinan bahawa Malaysia is business as usual, boleh bergerak walaupun dalam keadaan emergency ini. Prof, bagaimana untuk kita melihat bahawa kita mahukan ialah ini melibatkan ahli politik ataupun ahli parlimen kerajaan dan pembangkang. Kalau di luar itu di parlimen pun, di luar pun mereka bergaduh, bagaimana untuk kita melihat mendapatkan kerjasama yang baik antara kedua-dua pihak dalam tempoh tertekan dan mencabar ini di bawah ataupun dalam jawatan kuasa ini? Baik, saya rasa dalam keadaan emergency ini, kecemasan ini, saya kira semua pihak-pihak yang terbabit perlulah mempunyai hati yang besar, berjiwa besar, meletakkan mungkin kepentingan yang lain di ke belakang, dan yang paling penting adalah meletakkan kepentingan negara, rakyat dan ketenteraman awam pada peringkat yang tertinggi. Saya kira ahli-ahli parlimen kita masih lagi mempunyai nilai-nilai tersebut dan memahami bahawa rakyat di bawah ini melihat apakah yang akan mereka lakukan, akan laksanakan. Oleh demikian, saya kira dalam keadaan sekarang ini perlulah ahli-ahli parlimen ini bersatu, cuba bersepadu dalam menangani COVID-19 ini dan seboleh mungkin cuba memperlihatkan bahawa kita boleh bersama-sama untuk meletakkan Malaysia kembali dalam keadaan yang sebelum COVID-19 ini. Ya. Okey, Prof, terima kasih kerana bersama kami pada jam ini, Profesor Dr. Muhammad Fuad Osman.